Kita duk kata kok orang hok tak semayang, demo ni jak muda sampai tua tak berubah-ubah. Lagu tu. Kita hok semayang pun jak daripada mula semayang sampai ke hari ni tak berubah-ubah. Lagu tu juga. Ha. Pasal kita berasa cukup dah. Kita berasa cukup dah. Kita berasa molek dah kita. Ha, kita berasa molek dah. Sedangkan sepatutnya kita kalau dah baik dah molek dah lah ni, kita kena buat yang terbaik lagi. Tak ingat siapa dia dulu kata, mula-mula kejayaan dulu. Lepas berjaya cemerlang, lepas tu terbilang, gemilang. Maka dia ada tangga dia tu. Kita duk tangga mana kita? Ha. Kalau buat tangga berjaya, jak daripada hari tu sampai ke hari ni, duk masih tak kata. Tak cemerlang lagi. Kalau cemerlang dah, tak terbilang lagi. Kalau terbilang dah, ha. Pahala ke mana kita nak tahu? Sebab itulah nak ayat bui. Cukup besar sekali fadilat orang fikir ni. Fadilat orang fikir ni, fikir sehari tengah hari duk fikir tentang amal ibadat kita dengan Allah Ta'ala setara mana. Hari ni kita banyak fikir kakak lain. Hari ni kita duk fikir kalau kita mati gapo lah kita nak tinggal. Kita duk fikir tu. Kita duk fikir anak bini kita kalau kita tak duk esok kat susuh ko seni ko gapo. Sebab kita mikir sehari tengah hari lagu tu. Sebab tu kita turun pagi kelip gelap, turun gelap kelip pagi. Pasal kita duk mikir, kita takut bila kita tak ada, anak kita susah, bini kita susah. Kita tak cara diri kita susah dalam kubur. Kita tak cara kita susah pada masyarakat. Pasal kita duk mikir cara kakah dunia. Apa? Kita ada mikir tak, kalau lah pada takdir kalau kita mati malam ni lah, setara mana amal ibadat aku? Cara mana? Sebab itu Tuhan bui afala tatafakkarun. Mu tak mikir ke? Mu tak mikir? Kamu berasa pada dah? Sudah mencukupi ke? Nabi orang yang paling berfikir. Padahal sudah dijanji Allah Ta'ala dengan syurga. Dan dia kekasih Allah. Semua kita sedia maklum. Semaya siapa bekak kaki. Bapa nyesal siapa gitu. Aku nak jadikan diri aku ini manusia yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Tak kita tak ada. Ha. Kau kita berasa cukup dah dengan semaya kita duk mari sejid ni lah Zuhur. Apa ni asar, maghrib, isya, subuh. Kita berasa cukup dah. Kita berasa berpada dah ke? Dan kita berasa rok kau dengan tu kita nak beli syurga Allah Ta'ala. Ha. Apatah lagi kalau kurang lagi. Oleh kerana kita berasa kita kurang, kita berasa kita banyak lagi lopong-lopong, kita berasa tak cukup semua. Sebab itu kita akan melipat gandakan. Kalau bagi dunia, kita buat perhitungan siapa gitu mau. Nak bayar BAP, BAI, anak sekolah lagi. Nak makan sehari tengah hari, belanja dapur lah ni, kau banyak gapo begini. Sekurang-kurang kiat sehari kita kena masuk berapa, sebulan kena ada berapa ribu. Kita buat kira tak apa, Alhamdulillah lah, comel lah tu. Tapi masalah imam ibadat kita tak hitung siapa kita mau. Kita tak hitung siapa kita mau. Bukan semua lah, mungkin ada orang yang berfikir gitu. Alhamdulillah lah, benda ni tak payah kita banyak kat orang. Cuma bila kuliah ni kita lontarkan. Kalau orang sudah berfikir lebih pada tu lagi, Alhamdulillah. Tak payah kita nak tempeluk lah orang ngajar kata tak kata kat orang dengar kau kita tak mikir. Tak, bukan kata kedai, dia mikir dah. Alhamdulillah. Kalau betul ledok lagi, pakat kita pakat fikir. Gitu dengan orang ngajar ni. Tidak orang ngajar kata pung 100%. Tak. Hatta kukuk dia sendiri pun termasuk juga. Tak tahu. Kadang-kadang kita dengar orang ngajar lagu tu lah. Sedap. Ya dia tu mikir sangat kau dia tu.
Ya dia tu, ya dia tu, ya dia tu. Pas bila kita tak akan dapat baiki diri? Bila kita dengar orang ngajar, kita akan argue orang ngajar. Siap tok guru mari, dia tak malam, dia tak malam, dia tak malam, tak malam. Kita dah setara tu lagi. Apa? Pasal kita argue tok guru. Sama ada zahir ataupun dalam hati kita. Lepas tu kita tak boleh ilmu. Ilmu yang tidak berkat, tidak memberi manfaat pada kita. Nak ayat ni. Berapa tahun dah kita dengar ceramah Mak Ijrah? Berapa tahun dah? Silih berganti penceramah mari. Tapi kita dah lalu tu juga. Pasal kita akan buat ulasan lepas pada penceramah mari. Hak paling mudah kalau salah sedap kau tak sedap tu. Kau sedap panggil pula Reji. Kau tak sedap pada sekali tu lah. Pasal kita nak sedap. Kita bukan nak ilmu. Lepas kita hari ni kita dengar kuliah dengan macam kita nak sedap tak sedap. Menarik ke tak menarik. Biarlah konten hak dia sapa kata benda taklah mana. Tapi pasal menarik sedap. Tapi kalau mari hak tok guru mesti jenis pasien tu so. Tapi benda tu buti ilmu. Pasal kita atas sedap tak sedap. Biar orang main ibadat ni kalau duk main atas sedap tak sedap. Dia bukan jenis pemakan nasi, makan ni. Memelah kalau kita jenis orang dalaman kita itu tak apa segar, wak mari gapo pun tak sedap semacam. Mulut lecah. Ha. Bagai tak segar, wak mari gapo pun. Bui ke hak segar tak cukup, 2 pinggan tak cukup. Kita dengan orang ngajar pun kita juga. Betul kita pergi dulu main sedap tak sedap. Pasal lidah kita muka tak segar, kakah dalam tak segar. Kalau kakah dalam segar, bunyi aja malih ilmu, berunggah, cari. Nak ayat we. Tu dia beza dia nak ayat we. Hari ni orang berubah atas sedap tak sedap. Sudah lari dah alignment, sudah lari dah balancing, steering dah lari dah. Tu ya kena masuk parit lah macam-macam lah. Pasal nawaitu kita dengar orang ngajar, nawaitu kita nuntut ilmu, nawaitu kita tak betul nawaitu kita. Sebab itu kuliah-kuliah hari ni mana ada orang ramah sangat. Tiko-tiko bila orang ramah. Jadi macam supaya dengan orang ngajar supaya musing. Dia jadi lagu tu trend hari ni. Tapi orang tua zaman dulu tidak gitu. Berdoyo-doyo pergi ngaji pondok. Siapa ke anak murid tok kenali tu siapa 5,000 orang. Anak murid tok kenali 5,000 orang. Pasal dia bukan kira sedap tak sedap, dia kena ilmu. Muslimin muslimat mati Allah Taala. Kita kena fikir dengan usia kita ni, kita berada di ambang kematian. Tak tahu bila-bila. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seperti kau tak seroyak lah. Dia tak akan lewat walaupun seminit, dia tak akan cepat lah seminit. Dan mati bukan kerana sakit. Mati kerana habis nyawa. Mati kerana habis nyawa. Bukan kerana sakit. Orang lagi tunggu bini dia sakit hospital. Dia kelip pun dia mati. Hak sakit tu, sakit situ dia mati. Ramah kita. Lepas tu kita jangan agah sangat kata orang tina tak boleh mari sakit lutut. Tahu nampak tak apa segar. Tahulah tengok keadaan tu nampak supaya tak apa lama. Khabar-khabar kita mati. Lepas tu kita kena beringat semacam. Kecek kita, gapo kita kena beringat. Berambil sokmo nak gitu. Jadi lagu mana kita nak tengok, nak suluh diri kita ni duduk di level mana, tahap mana? Pertamanya ulama kata dalam kitab Jawahal Marhub wa min Bahatir Kul, mungkin nak fikir pertama sekali. Gabriel dia kata, yang pertama sekali mu fikir berkaitan bergantung dengan hamba, maka sayurianya bahawa ia fikir adakah ia atas maksiat, makalah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Atau ada ia atas kebajikan, maka adalah syukur ia kemudian daripada fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat, maka menjadikan dua matanya membimbing dengan tilik iktibar dan lidahnya membimbing dengan zikrullah
dan istighfar dan tasbih. Dan ada kerana demikianlah pada sekalian anggotanya malam dan siang di dalam taat akan Tuhan Al-Wahidul Qahar. Kemudian fikir dia pula, iaitu fikir bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat-sunat, barang yang sekuasa-kuasanya. Kerana apa? Kerana menuntuti bagi laba dan derajat pada negeri akhirat. Lepas tu fikir dia lagi. Kemudian tilik pada singkat umurmu, maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui kemudian daripada demikian itu. Fikir ia pada segala sifat batinnya, maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan seperti riya, takabur, ujub, bakhil, hasad, dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian seperti syirik, ikhlas, sabar dan takut dan penuh pengharapan pada Allah Ta'ala. Dia bagi 2-3 perkara kita kena fikir. Pertama sekali kita kena fikir, lah ni aku duduk atas lain kebajikan ke, lain maksiat ataupun lain mungkar, fahsyat. Jak daripada celik mata pagi tadi sampai aku kerja, tidur sepanjang hari itu, aku duduk sama mana? Subuh tadi aku jemaah mana? Subuh tadi. Lepas subuh tadi aku semaya ada sunat duha. Hari ni aku buka baca dah Quran. Paling tidak semuka, 2 muka, 3 muka. Tak kira lah. Baca Quran ke tak hari ni? Zikir ke apa dia? Aku zikir dah hari ni. Banyak mana dah aku sedekah hari ni? Banyak mana aku kecil agama. Fikir. Semaya sunat ke apa dia aku buat hari ni? Dengan umur aku. Umur sikat dah. Hamba tuan-tuan yang ada depan hamba ni, gili hari ya kita ni. Kalau tidak hamba dulu, demo dulu. Kalau tidak demo dulu, hamba dulu. Jadi lagi kita. Subuh tadi tak jemaah. Lepas subuh tak baca Quran lagi. Bunga nak pergi cari makan. Jak muda sampai ketua. Celek mata cari ke makan. Ada makan. Lepas tidur. Takkan mu hidup kerja itu je. Kawih maya juga Zuhur, kawih maya juga Asar, kawih maya ngori, Isra subuh. Gak ngata ya. Juhnan atau muda. Setiap masa aku buya, aku akan tanya esok. Setiap detik dan masa aku tanya. Walaupun sebesar Zahra, aku akan tanya. Dan aku catat. Faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah. Entah seharusnya. Walaupun manusia lain tak tahu, tak ayah apa begini. Buat molek, aku tanda. Aku tanda. Tapi sebaliknya, buat benda tak molek pun walaupun sebesar Zahra, aku tanda juga. Aku beri kamu waktu. Aku beri waktu kamu. Aku beri umur kamu. Kalau mau fikir. Jak daripada muakil balik, bermulanya jatuh hukum atasmu. Bobo 10 tahun lah. Lah ni umur 60. Tolak 10, tinggal 50. 50 tahun aku beri kamu. 50 tahun aku beri kamu. Gap dia mau buat? Fikir. Orang muda. Khaufan. Bangun penuh takut pada Allah Ta'ala. Beradak dengan Allah Ta'ala antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Ya Allah, ya Tuhanku, tak adalah manusia paling jahat sekali akulah ya Allah. Tak adalah manusia yang paling banyak dosa akulah ya Allah. Tak adalah manusia yang paling silap dan salah akulah ya Allah. Kalau kita berasa kita tak apa dosa lah mana? Kalau kita berasa kita dosa lebih kurang gitu, macam kita berasa jauh dah kita. Gitu. Pernah mengata kat aku depan lagu tu. Khaufan, penuh takut. Kalau fikir kepada 40 tahun, 50 tahun yang lalu, Masya Allah. Bukit mana aku tak ukah. Pagar mana aku tak lopak. Laut mana aku tak berenang.
Duri mana aku tak nyuruh. Mula dapat sehari dua ni, mula pakar main mengajar orang ke apa gini muhtah. Mungkin tak fikir. Di waktu tu lah kalau mau fikir nak ayat Allahu Rabbi ya Karim. Andainya kalau Allah Ta'ala tidak ampun ke dosamu, aku nak tengok. Jala sungguh kodakmu. Muhombai mukamu lata. Tempat orang pijuk dengan kaki. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci mu ya Allah, mulah yang maha tinggi. Aku ni hina dino. Lamanya aku letak muka aku. Tak tergamuk aku nak akib muka lagi. Malu kamu dengan dosa aku. Nikmat yang memberi la tuhsuha sehingga tak terhitung. Boleh tak kata itu? Ya kita berasa kita ni okey dah, kita berasa molek dah kita berasa tak apa dah kita. Tak kata. Dah baca awal-awal tak ada yang kata takut kita ni tipu kau perasaan ya. Takut tipu perasaan. Amo tak apa dah kalau mau mati monggo kita berasa monggo sembahyang mau kita sembahyang 5 waktu cukup dah. Puasa 10 setahun sekali mau puasa dah. Zakat mau tobik dah. Haji alhamdulillah gitu, gapo begini gitu. Kita duk bila gitu. Tak apa dah, mati pun tak apa dah. Monggo Mekah gitu. Tak dia. Kita duduk dalam rumah tangga nak ya we. Kira-kira nak ya we. Tengok orang tua kita dulu. Mana ada kursi set? Mana ada hiasan perabot-perabot atas rumah? Tika ku tak usah royak lah rumah datuk mana pun. Orang kaya kapung gitu ke naik kat atas tika ku tu ke. Padahal rumah luar lita nah. Berapa awak luar? Senin awak doa selamat. Senin awak ngatik. Lah ni rumah luar pun tok lebar duduk celah kursi tu tak muat. Kau mana? Kita aja pergi ngatik rumah orang kan. Rumah kita begitu juga. Selik bocor tu. Nah penuh perabot. Patok bunga besi pula tepi tu. Cocoh tu email. Kelik luka. Bini kata, abang pergi ngatik. Mana siapa darah ni mau? Cocoh bunga rumah orang tu. Janguk saja rumah. Tahu? Padahal benda aksesori lagu tu ya. Tapi kita fikir untuk syiahkan rumah. Nah ya. Tapi amal ibadat kita. Kita fikir siapa kita mau. Rok yang benda asas sahaja, benda yang wajib. Sembahyang, puasa, zakat, haji, gitu. Lepas tu kita pun rasa berpada dah. Berpada dah. Ke mana tuan-tuan? Lepas tu dia kata dia so fikir. Kita ni dah atas benda pasyak. Memanglah kita pun mikirlah. Jurulah kita. Muka tidak judi, tidak tino, tidak ngopok. Jurulah kitanya. Bila mari dengar orang ngajar, dia pun belek ngajar. Buku kitab kapal gini. Kalau ada orang ngajar sini, dia mau duduk sebelah tu. Sedangkan dia mau tidak ada unsur syar'i. Tidak ada musyakkah. Dia mau tak mari malih ilmu. Dosa dia mau duduk. Padahal kita tak ada kata kau orang gapo pun. Benda nak ya. Qad aflahal mu'minuna allazina idza fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Perangai orang mukmin nak ya dia tak ada laghwi mu'ridun, tak ada duk saja. Lara ni bukan lara kita orang Kelantan ni kan sebut lara kak. Tak tahu lah kuanu, lara gitu. Yalah. Ada orang ngajar kita tak tahu lah kuanu. Tak jumpa. Orang berubuk ke semaya jemaah orang beg apa dia lara, tak tahu lah kuanu. Yalah lara gitu. Buat kawan ya saja Yalah. Lara anil laghwi mu'ridun. Bukan perangai orang mukmin lah tu.
Sebab itulah kalau tuan-tuan perhati, benda-benda yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, Allah Ta'ala suruh orang mukmin. Allah Ta'ala suruh orang mukmin. Pasal Muslim sebagai syarat saja. Sebagai seorang Islam. Bila mau melakukan amal ibadat dan meninggalkan benda hak Tuhan larang, maka naik derajat mukmin. Sebab itu puasa Allah Ta'ala suruh orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu. Orang mukmin. Dia tak kata ya ayyuhallazina muslimin. Dah. Gau dia lagi. Semua Allah Ta'ala suruh buat kerjaan dalam ibadat, Allah Ta'ala suruh orang mukmin. Cuma syarat, prasyarat kena Muslim. Bila mau melakukan itu, mau duduk di label orang mukmin. Ramai orang Muslim, tuan-tuan. Jangan bersyirik dengan Allah Ta'ala, Muslim lah dia. Jangan bersyirik dengan Allah Ta'ala ya. Tak semaya pun Muslim. Lepas tu kita tanya kubur tu. Jumaat tak pun kita tanya kubur tu juga. Siapa dia berani nak kita tanya di Gujirat? Nah, kalau dia jadi TMA. Pun anak mungkin mati kita tanya Gujirat. Malih pun agama Islam berkata, apa kita tanya tu? Dia tak semaya Jumaat tu. Paruk TMA tu. Malah ni ngatik juga. Pada kita tahu dia sejib tak mari semaya pedek. Ngatik kita la ilallah nak kata. Berkiyuk nah. 7 malam. Pas malam 40 panggil budak tahfiz ngaji 30 juzuk. Pas kita tahu. Muslim. Kawan. Sekarang ni kita berusaha diri kita untuk jadi manusia mukmin. Bagaimana nak jadi seorang mukmin? Pertama sekali, mu kena semaya tu, biar semaya betul-betul khusyuk. Lagu mana mu nak khusyuk? Mesti kena ada ilmu. Betul orang atur kuliah, cetak malam. Ngaji musalli, ngaji kitab gotu, ngaji Quran, ngaji gotu. Nak supaya biar kita betul-betul, bila pun angkat takbiratul ihram itu, kita mengingati bahawasanya kita semaya, tidak hanyut kursi ke apa. Mesti kena dengan ilmu. Baru kita boleh. Bila sudah kita berada di tahap semaya sungguh ke apa gini, dia akan pergi lakuh yang kedua. Kita tak ada masa kosong. Tak ada. Cuba kita fikir tuan-tuan. Mana ada nak ada masa kosong? Sebelum subuh kita bangun dah. Mandi dan sebagainya. Semua tahu mandi sebelum subuh ni adalah cukup baik. Untuk kesihatan. Islam ajar siapa gitu mau. Di antaranya lah awet muda. Kedai tua dah tak boleh lah. Baru nak mandi pagi esok ketar lah. Nah, umurnya awet muda. Pagi kat esok mau mandi. Duk ketar gugung. Lepas subuh mati. Sejuk. Dia daripada awal lagi nak ya. Tahajud. Ini barang wajib dah kelas kita ni tuan-tuan. Memang semaya sunat tahajud. Tapi kelas kita ni barang wajib dah. Kita pun wajib dah diri kita. Hujan panas ribut pun kita kena semaya tahajud 2 rakaat paling tidak. Bapa pasal dia lah yang akan menemankan kita jadi ceguh dalam lubang kubur. Mu nak suruh ceguh lubang kubur mu dengan tahajud lah. Amba tak apa dah pasal amba pecin TMB. Kau mana tuan-tuan? Natu amba kerja TMB. Dia boleh sambung waya adalah tu. Gitu. Betul amba tak tahajud. Kau mana tuan? Tahulah, tapi bapa kita tak boleh jadi konsisten istiqamah. 1445 dah tuan-tuan. Umur sudah menjangkau berapa dah, meningkat dah umur kita. Tapi tahajud tidak jadi makan minum darah daging. Nah. Patut kita kena perwajib dah. Sunat, subuh, semua sedia maklum. Nak banding dengan seisi langit dan bumi, tak boleh nak banding lagi. Punya fadilah Allah Ta'ala bagi khasiat. Kelebihan orang semaya sunat subuh.
Kalau sunat subuh setara tu, semaya Jumaat subuh. Semaya Jumaat subuh. Lebih pada tu lagi lah. Apa dia yang semaya Jumaat subuh, takbiratul ihram bersama dengan imam tanpa galak, selama 40 waktu, 40 hari, Allah Ta'ala akan bagikan 2 kelepasan. So kelepasan. Apa ni pitih kahwin tak ayah lagi 200. Gajing ni masjid, belum bah, maya dah gajing yang kira. Pitih kahwin, jumpa kahwin lagi. Mesti ada benda tak kena semaya dia. Mesti ada benda tak kena. Allah Ta'ala nak beri khasiat benda tu semaya, mesti ada semaya yang kualiti. Imam Ghazali kata, wal amalu bila ilmin la yakun. Bila mu amal ibadat tanpa ilmu, aku tak terima, Allah Ta'ala tak terima, la yakun, ditolak. Rajin mari, tapi ngaji malah. Hak mu mari 40 hari tu bagus dah. Tapi semaya mu tu mu beki ke tak? Rukun qaulinya, rukun fi'linya. Mu beki ke? Malam-malam orang buka kelas tajwid. Bukan nak ngaji lagu, nak betul cara kecek bahasa dengan Allah Ta'ala. Tajwid ni ialah kaedah cara bahasa nak kecek dengan Allah Ta'ala. Sini kena gini, sini kena gini, sini kena gini. Bukan nak ngaji lagu, bukan nak tandil, silap. Bila pun aja, kita bukan nak masuk tanding. Apa jalan dah baca lagu ni pun. Tuhan tahu. Mudah kita jawab. Betul lah mau mari semua tak bagi. Tapi semayamu tidak ada kualiti. Mungkin semayamu Allah Ta'ala malaikat wanai. Allah Ta'ala kata semaya siapa ni? Aku tak say semaya ni. Menggopa-gopa supaya kain buruk. Mentolong bawah. Melepas muka dia kelip. Rajin mari. Tapi ni dia benda. Pasal mu tidak halusi cara bahasa mu beribadat pada aku. Mu tidak halusi dari segi rukun qauli, rukun fi'li. Kalau lebih mu tak belajar tasawuf, paling tidak kitab penawar bagi hati. Cuma ya, tapi dalam perut kecek. Naik dia ni pun. Kalau tak apa boleh, dia ni ada email. Nak gitu, ni budak nebing ni semaya ni nak gitu. Oh, dia tu mari juga. Kita dah alik tu. Dia tu pun dah masuk atas. Lari dah sana. Jom. Tapi hati kita. Allahu Rabbi ya Karim. Bukan suatu perkara yang senang. Kecek mudah tuan-tuan. Sebab tu dia kata, mu fikir katik kakah dalam. Ada riak dah? Ada takabur dah? Ada ujuk ke? Bila halusi, ngaji-ngaji, baru kita berasa Allahu Rabbi ya Karim. La'allakum, mudah-mudahan muterimalah ya Allah amalan aku. Sebab itu Allah Ta'ala letak belakang ayat-ayat yang juga la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum turji'un, la'allakum. Mudah-mudahan. Minta-minta lah. Kalau bahasa Kelantan agak minta-minta Tuhan terima lah. Minta-minta Tuhan jadi kita ni bertakwa lah. Minta-minta Tuhan jadi kita ni orang yang sabar lah. Minta-minta. Pengharapan kita. Tak boleh nak kak mati. Stand tak boleh. Nah, ya. Pasal benda yang kita persembah kepada Allah Ta'ala tu banyak cacat celah. Banyak cacat celah. Nah, ya. Kalau siapa dia merasa dia mempersembahkan benda yang kawan tak nak berat. Sebab itu kita doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala wa amalan mutaqabbala. Kita minta dengan Allah Ta'ala wa amalan mutaqabbala. Dan segala amal ibadat kerja aku ni ya Allah mutaqabbala, muterimalah ya Allah. Dengan kedaifan aku, kejahilan aku, kekurangan aku. Baru mari perasaan nak yakwi. Tapi kalau kita mari berasa sebalik. Penat. Sudah pada tu semaya subuh. Sudah semaya subuh beristighfar dan sebagainya.
Biar dia tak baca Quran sikit. Memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Yang menyuluh kehidupanmu. Siapa yang cinta kepada Allah, sudah tentu dia akan terindu-rindu nak baca surat cinta kekasih dia. Ni kita buka pun tak. Sehari sutuk, tak ada. Kita boleh jawab dengan manusia, tapi agak-agak dengan Allah Ta'ala, Tuhan terima kau kesibukanmu. Mu tahu tak apa mu sibuk? Aku persibukkanmu. Kerana aku tidak bagi nikmat lapang kepada kamu. Orang lain 24 jam juga, sepuamu juga. Tapi bapa dia ngaji suka. Bapa dia mari semayang Jumaat. Bapa dia dengan orang main ngajar. Dia 20 jam, 28 jam kah? 24 sepuamu juga. Ada anak bini sepuamu juga. Ada KJS sepuamu juga. Malah lebih lagi padamu. Tapi bapa? Kerana aku bagi nikmat kelapangan kepada dia. Dia boleh hatu. Siapa yang tolong tu? Aku tolong hatu dia. Bapa aku tolong hatu dia. Allahu waliyul lazina amanu. Kerana dia betul-betul beriman ke aku. Dia hati dia teringat ke masjid aku. Teringat kau semaya Jumaat. Aku telah tu. Tapi bila dia jauh daripada aku, mu jauh daripada aku, dalam hatimu ada kakak lain, mu urus diri. Bila mu urus diri, patut tak cukup 24 jam. Minta maaf lah. Tok Gua Aina Aziz, arwah Tok Aina Aziz. Menteri besar. Orang jadi MB ni sibuk sama mana tuan-tuan? Dia lagi buat kuliah subuh pulang Melaka. Dia lagi buat kuliah subuh pulang Melaka. Kita baru jadi AJK, PIBG, tak ada. Bukan fungsi. AJK baru relatif. Tu pergi mesyuarat, tu tidur, nanti tunggu makan dia. Tak maaf lah, kau betul ada ni. Amba bukan kata ke demo. Nak royaknya label kita jawatan setara tu kalut dah. Tak ada mari Jumaat tu. Tak ada dengan orang ngajar tu. Orang jadi MB. Jaga negeri. Bayar ke pemikiran dia setara mana. Walaupun kita kata, dia mudah jadi MB. Pegawai dia buat kerja, buat kerja. Saing dia tu menentukan benda. Tak mikir dia. Cuba mak nikah mari. Penat mikir lagi pada menulis kita. Tapi dia lagi. Kecuali kalau dia tak ada dalam negeri dan negara. Dia lagi dia kata. Munggu pejabat buka pukul 8. Pejabat buka. Tak dia buat kuliah subuh. Pagi Jumaat, pagi Sabtu. Hari cuti. Kita tak nak mari lagi. Tak apa-apa dia ada susun. Allah Ta'ala menyusunkan kehidupannya. Sebab itu minta maaf lah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya ahli kampung tu semua beriman dengan Allah Ta'ala, mutasarusing la fatahna alaihim, aku akan turun ke atasmu barakatin minas sama' wal ard. Aku akan turun keberkatan daripada langit dan bumi. Penuh masjid. Mari semua Jumaat. Jumaat subuh, Jumaat zuhur, asar. Mari. Ini tanda mu beriman kepada aku. Bukan ramah pada bola. Bukan ramah pada sekolah. Bukan ramah di tempat-tempat awam. Ramah di rumah aku. Aku akan turun keberkatan. Membuat ceramah ma'al hijrah, majlis ma'al hijrah. Habis segenap lapisan buat ma'al hijrah. Kita bak Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Pertama-tama sekali Nabi bina masjid. Semua sudah maklum belaka. Apa isyarat? Apa isyarat? Nak rayaknya bermula segala-galanya di masjid. Bermula segala-galanya di masjid. Bermula kehidupanmu di masjid. Bermula kesatuanmu di masjid.
Bermula penyatuan hati-hatimu di masjid. Sebab itu Nabi menyarankan supaya berjamaah. Ajar, didik. Biar dengan kata, tua royak. Rokok laka. Sujud laka. Sudah dah, wisalah. Jak daripada tak kaledong lagi. Lagu tu lah. Ada orang kata, rokok, ikut kawan kau nak sujud dulu. Mana jadi? Nah, ya. Sehingga dididik nak ya tak sahoyakmu lebar pakat setara mana pun. Tu imam pun orang getah depan. Belakang tu nak ya paku mu bersendiri. Paku. Berapa paku tak tahu ke. Bila pun orang getah kata rokok, pakat rokok juga. Nak didik jiwa nak ya. Hari ni nak ya tuan-tuan tengok jemaah di masjid-masjid. Zuhur 1001 macam jawapan. Tak ada. Banyak kerja. Ambil cucu. Ambil anak. Macam. Agak-agak jawapan kita Allah Ta'ala terima ke tak? Kamu nak jawab demo nak jawab kamu. Nak jawab siapa dia? Jolo. Jolo set kita. Sesok nak jawab Allah Ta'ala. Baru tak pergi jemaah hasau. Tak ada ya Allah. Ambil cucu. Boleh jawab kita? Dah hasal apa pun tak pergi hasal. Tak ada ya Allah. Moga balik berjabat pukul 5. Jolah. Mungkin jawab berjabat tu. Tu hati mah. Ngorik apa tak pergi ngorik. Tahu moga kelik jogging ke apa peluh. Lama mandi-mandi kan naik panah pula. Jolah. Pergi ya Iso nak tengok pula berita pasal moga pecah bom di munduk tu. Takut esok orang kerja cerita-cerita kita tak tahu saya nampak bodoh saja. Dengar berita tak mari risau. Subuh tak khabar moga kita balik ke apa malam tunggu basah tu. Kena giliran kita tunggu basah. Kedua malam. Ngatuklah. Tuhan bukan tak tahu nak begitu. Dia kata jala moga 12 bulan nak ngundi kan. Agak-agak lepas ke tuan-tuan? Ni marah orang kampung ni. Marah lah. Nak ya. Kita kena fikir jawapan kita berkaitan dengan ibadat. Jangan fikir nak jawab dengan manusia. Kita boleh tak jawab 1001 jawapan. Orang terima dok cerita lain. Tapi sekarang kita nak jawab dengan Allah SWT. Agak lepas ke dok? Lepas sudah semaya sunat duha dan bagainya. Gila fantasyiru fil ar. Gila cari makan. Memang aku suruh cari makan. Biarmu jadi tangan di atas. Jangan jadi tangan bawah. Aku suka orang mukmin, orang Islam yang rajin bekerja. Aku nak suruh orang Islam ini jadi senang, jadi kaya. Kerana bila dia kaya, dia boleh buat tubik zakat. Bila dia kaya, dia boleh pergi Mekah. Mungkin bayar Allah ni mahal. Dengan dia kaya, dia pitih banyak. Dia boleh infakkan untuk anak yatim. Masjid-masjid. Bangunkan segala-galanya untuk pembangunan Islam. Aku nak kaya. Aku tak sibuk hidup bila wasabah saja. Wasabah sama besar bertiga. Makan orang bui. Bukan kelas kita. Okey sekali ekonomi orang pegang. Bila ekonomi orang pegang, orang boleh kotak-katik kita. Bubuh kakak tu, bubuh kakak ni dalam makan ni. Makan dekat 3 lori dia baru tahu, baru tubik. Capur dengan kakak tu, capur dengan kakak ni. Benda jadi darah daging dah. Apa pasal ekonomi dia kat orang belakang. Mundu bila wasabah sejik. Kita makan tu kat habis anak bining dah makan. Pom baru tubik. Capur kau tu, capur kau ni. Nampak? Bila ekonomi orang pergi. Aku suruh ikra, belajar. Nuntut ilmu. Anak-anak bobokmu, nuntut ilmu, tengok lagi main-main. Hari ni, Tok Guru kena hormatkan anak murid. Nak berkat, mana ngaji. Anak-anak kita pergi sekolah. Cikgu kena berambil pada anak-anak kita. Mana boleh jetik. Mana boleh jekah.
Kecek derah sikit ke tak boleh dah lah ni. Ini kaedah nota ilmu dalam Islam. Cikgu tunggu buka pintu sekolah. Welcome. Ketepin tahu masih anak murid tak semai sekolah. Kena gaya, cari tarikh lahir anak-anak. Anak murid. Pung sabar tarikh lahir beli kek. Raih ke anak murid nak suruh biar seronok mai sekolah. Lagu tu kaedah nota ilmu. Kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah. Macam mana ilmu nak berkat? Sedangkan anak murid sayugianya hormat kepada Tok Guru. Hari ni Tok Guru kena hormatkan anak murid. Tangguh dengan pok-pok, dengan mok-mok pun. Bila pun anak kelik royak, serai selalu cikgu. Sama cikgu. Tangguh dengan mok lah ni pun. 4 kali 2, 2 kali 4. Ya anak mok-pok. Tak maaf. Ni rata gini. Bukan dalam ni ya. No ya. Ini realiti. Pakak. Mari cikgu grade berapa cikgu? Hari ni cikgu pergi ngajar. Betul-betul pergi ngajar. Ikut umum lah anak pandai-pandai tak saya sudah. Tebing aku kecek derah sikit kan. Tanya lebih sikit kan. Mau klik ayat ke mokpok mung. Mokpok mung pun tak. Atau wasak. Ngolah ni kan cerdik belakang kan. Modem belaka atau WhatsApp cikgu. Cikgu pun baca. Oh, warning cikgu dalam tu. Dalam WhatsApp. Main-main. Nota ilmu hari ni. Gap dia anak kita jadi. Jadi ke dia? Kalau kita pakat-pakat fikir. Punah jangan habis. Sebab tu ada orang ramai kata, sebenarnya anak-anak kita punah ni di rumah. Bermula di rumah. Ada orang pun komen lah. Dalam ni dia kata. Luar pun punah juga. Amat tidak nafi ke environment. Keadaan keliling mempengaruhi juga. Tapi asasnya. Bila kita mantapkan betul-betul anak kita. Biar anak kita jadi seekor ikan yang berada di lautan. Walaupun lautan tu masing. Tapi ikan tetap tidak masing. Piling betul-betul anak kita. Anak kita nak pergi sekolah hingga tak semaya subuh. Awal-awal mula kehidupan dah sudah hancur lebur dah. Anak kita pergi sekolah hingga tak semaya subuh. Kerja siapa semaya subuh? Kerja Ustaz Jekoh ke? Kerja Ustaz Fadul Ain ke? Kerja Tok Imeh ke? Kerja orang-orang alim ke? Duk mana anak kita waktu subuh? Berada di rumah. Guru yang pertama dalam hidup kita ialah ibu dan bapa. Siapa dia je pihak dia tak semaya subuh. Apa yang kita nak salah kau ustaz-ustaz, kau cikgu-cikgu di sekolah? Anak kita pergi sekolah dengan tak semaya subuh. Orang yang tak semaya subuh, pertama-tama sekali Allah Ta'ala bagi penyakit kebingungan. Kebingungan bahasa surat. Bahasa Kelantan kita nyakit bengong. Baru terakak punggung sikit. Kau sebut kebingungan, nampak tak erti lah tu. Kita bukan orang luar. Kita bukan orang Kuala Lumpur kan. Kita orang kota je. Wakasna. Pung sebut bengong. Allah Ustaz tu. Memang tu habis nyakit bengong. Tak bengong apa. Pergi sekolah bawa handset. Ngorak. Atau wasak kekasih. Akan ku bina istana untukmu. Ya dia tu tidur mu PPRT. Malam-malam kilik toto waktu nak bina istana. Paju pun sama bengong pula. Tak sama tak mai subuh. Akan ku serah segala-gala untukmu. Tak pening pala cikgu. Ke mana tuan? Angguk macam set kita jalan. Tu yang sedap ngajar tu pun ni. Tak ada pun amu penuh bin ni, tak ada. Tak ada jumpa. Mesti duk. Mak. Padahal hak pening tu alam kita. Kita nak nampak naik motosikal tu. Tengok budak-budak lah ni. Mana main masjid budak-budak lah ni. Padahal dalam kita muhdemah ada 2 orang, muhdemah ada 2 orang, muhdemah ada 3 orang, muhdemah ada 1 orang. Mari sejik kita 1 orang ya. Ni orang tua kata, komen sebelah laut kita nampak, gajah depan mata kita tak nampak. Budak naik motosikal kita nampak. Hak dalam rumah kita tak mari masjid.
Bawah jaga kita, tanggungan kita, pengawasan kita, bawah tadbir kita. Kita sudah tidak mampu nak erik mari masjid. Nak kecek hal luar anak orang. Kalau kita fikir lagu ni, ibu-ibu dan bapa semua, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada nak mikir kakak lain. Sebelum nak kerja mata. Berselok kormatu ya kita. Ya. Oleh kerana kita nak khabar lain kesilapan kita, kekurangan kita, kedaifan kita, kelalaian kita, kita nak tuduh kita, patut kita nak cara orang. Ya? Kalau semua pakat jaga masing-masing, insya-Allah. Cuba ibu bapa kita yang mai dulu. Dia jaga anak-anak dia, jaga. Dia jaga semua dengan mayatnya, dengan badannya. Nah ya, molah ni menek lah. Molah ni dia macam sepaulah ya. Tak kena sikit apa halu. Menek, nanti rasa. Badan ni pikat kelas lain sikit. Lah ni saka nak molah, nak bedah, nak gerak anak mai subuh takut. Pun gerak kan, apa malam ni dengar ni. Pagi esok nak gerak ni. Mari semangat nak gerak. Bangun abang pun bangun. Gapo apa? Ingat kada orang curi, muka tak ada gerak. Ni kada orang curi. Dak gerak mari subuh. Apa? Tak leh kena sembahyang subuh ni. Mak dia apa dengar? Alah, dengar semalam gerak selalu anak. Alah, ya dia tu 2 pagi baru pergi. Ya gemuk pula khabar lain. Mepeh kita ke tepi jalan sungguh. Lepas gerak esok kita, kita tak mari pula. Anak pula gerak. Bah, tak pergi ke pagi ni? Gedah ke 2 pagi, padahal lah hot telefon. Nah, ya mai tuan-tuan nak gitu. Anil lagwi mu'ridun. Kita orang mukmin ni tak ada benda yang lagu, tak ada masa. Cari makan kerja pun 12.30, 12.45. Kalau orang kerja berjabat tentulah pukul 1 rehat. Zuhur 1.20 lebih. Mesti berunggah kita. Kita tolong atur lagu mana. Tak semestinya semaya di masjid ni. Semaya lah mana-mana pasal Jumaat. Allah Ta'ala akan tolong bila nawaitu kita. Kita memang dah aim dah. Aku nak tak akan tolong. Pasal kita dah ada perancangan dah nak semaya Zuhur. Sudah semaya Zuhur pun 24 rakaat. Lagi. Teruskanlah. Asal jabat aku 5. Lah ni tuan-tuan, sebut yang mana pejabat sekolah. Tentu ada musalla, surah dan bagai-bagai. Kita cabut taing kerja pergi makan luar. Cabut taing kerja pergi atas anak tadika. Cabut taing kerja pergi buat kerja sendiri kita. Boh nak marah. Taing kerja pun sampai asal kita berhenti semaya 5 minit. Boh marah. Kita nak istilahkan curi masa. 5 minit, kita kabah 5 minit tu. Kalau kita yang bersih-bersih. Kita atur jadual kita. Ngori, 7.30. 7 suku, 7.30. Tu buku 7. Boleh dah klik mandi-mandi ke apa begini. Biar jadi rutin kita. Antara asar dengan maghrib tu nak ayat. Masa tu kita berkeluarga. Nak raung cucu, nak orang anak, nak buang anak bini kita, gapo begini gitu. Ni kita sepanjang hari duduk kedai kopi, mana nak buang anak bini? Sudah main maghrib, aku ke mana-mana pun minta maaf. Aku nak dengar orang ngajar. Aku nak duduk dalam majlis ilmu. Faham tak faham ke? Reti tak reti itu bab lain. Tapi aku nak letakkan diri aku dalam taman-taman syurga. Sudah semai esok pun mata. Kelik ada rumah tak makan-makan apa begini gitu kan. Tidurlah awak. Ini jadual kita. Akhiri dengan semaya witi. Akhiri dengan surah Al-Muluk. Surah intikah hamba. Masjid intikah hamba. Tak amat.
Bala fa'amak. Amo latih sahabat-sahabat. Marilah siapa ngajar pun jadi terima. Sudah pada tu sudah maya al-muluk. Sudah semaya al-muluk. Sudah tak kira mari siapa dia sekalipun. Nak didik, nak tarbiyah, biar kita akhiri malam tu dengan baca Quran al-muluk. Habis kuliah ku 9. 9:30. Nak latih. Lama-lama jadi terbiak. Maka berapa tahun dah. Klik baca domo. Selesai tak ada hal. Janji baca. Kena ambil masa benar kita nak buang dengan selesai. Nak ayat. Baru kita nampak berfaedah waktu kita. Tapi ni sepanjang hari. Nyoh tak mari, Quran tak baca dengan ngajar pengadak kena. Tahu lah weh, puas kawan, semoga sekat pecing, tak ada kerja gapo kata. Apa? Orang nak ayat di masjid telefon sebagainya. Ngaji kitab, siap-siap orang preaching. Antara pukul 9 sampai pukul 11. Ngaji Quran dan sebagainya. Penuh masa nak ayat. Dia atur sendiri. Kita yang meletakkan diri kita nak jadi orang kedua. Pasal kita tidak ada masa muslimin muslimat semua. Termasuk ambo. Jumpa anak bini kita penuh berkualiti, bukan berkuantiti. Masa kita nak biar berkualiti, jangan berkuantiti. Jumpa meta tapi penuh makna. Tapi kalau kuantiti, jumpa panjang lagi, tapi duduk sebab kita. Satu masa dulu Amo bagi ceramah kepada kepada pelajar-pelajar yang nak pergi ke overseas, luar negara. Di antara mereka tu semua jawab. Ibu bapa dia bagi komitmen macam ni, gapo gini gitu gini. Seorang pelajar tu dia jawab ke dia. Dia kata, Ustaz, saya jumpa dengan ibu bapa saya seminggu sekali. Itu pun dalam 2 jam. Dalam 2 jam saya jumpa dengan ibu bapa saya. Dalam seminggu. Sebab mama saya sibuk dengan urusan dia. Papa saya pun sibuk dengan urusan dia. Tetapi dalam seminggu dia ambil masa 2 jam je jumpa dengan saya. Tapi dalam jangka masa 2 jam tu, dia akan bagi info, dia akan motivate, dia akan bagi sesuatu yang cukup bermakna kepada saya. Walaupun 2 jam tapi berkualiti. Anak kita duduk di rumah dengan kita, jak pagi sampai gelap. Kuantiti masa banyak. Sepatah habuk tak kecil. Tak ada info, tak ada apa dia yang anak kita terima daripada kita. Masa panjang duduk anak beranak atas rumah. Apa? Dia ni jumpa seminggu sekali, tapi bila jumpa 2 jam, dia isi seisi-isinya. Ibarat gitu. Ni orang panggil kuantiti. Kualiti. Kita anak kita duduk munculak mata pagi. Kita ada ke tengok tak orang subuh tak maya. Tengok tu tengok kelipah gitu. Tak ada satu. Tidak ke tidak. Cara sikit ke apa? Bila demi gitu. Kalau sekarang lah tak satu. Dia kita ke apa. Tak ada satu. Kuantiti masa banyak kita bersama anak. Tapi tidak memberi faedah. Tapi orang ni, dia jumpa dengan anak dia, walaupun dalam seminggu 2 jam, dia gunakan 2 jam tu betul-betul untuk berkualiti. Gitulah bandingnya dia. Dan oleh kerana 9 dah, cukuplah setakat ni dulu. Gitulah. Tak lama, siapa sejam padalah nak gitu. Pasal umur popok kita ni, dia tak boleh lebih pada sejam. Putus tali kipah, parut. Nah, pasal kereta lama ke? Kereta lama. Dia tak boleh, dia kena berhenti panas enjin kat. Kering air kat parut. Nah, pada-padalah dulu. Memanglah kalau nak ikut area nak lagi kat. Nak lagi sejam 2 boleh nak gitu. Memang selera pok kita lagu tu. Padahal rok dah.